tu. Tiup tangan sampai sapu badan. Sapu habis, sapu. Baca lagi 3 kul. Tiup lagi. Baca lagi. Tiup lagi. Sapu lagi. 3 kali sapu dan 3 kali baca. Nak tidur. Jangan nak tidur tengok Doraemon lagi. Oman tu akhirnya tidur depan televisyen. Tiup. Duduk elok, baca, sapu. Kalau kita uzur, suami tolong baca. Tiupkan pantangan isterinya. Kalau rajin lah. Kalau tak rajin, baca sendirilah. Menyibuk ada kata. Itu dia. Itu yang keduanya. Itu sebabnya di sini ada sebut di antara sebab-sebab rasukan. Di antara sebab rasukan dia kata kerana rajin menjauhkan diri kepada Allah. Bukan rajin dekat, rajin jauh. Kurang beribadat. Kemudian rajin mendengar lagu yang pelik-pelik di rumah. Lagu Michael Jackson. Syaitan suka, ramai datang. Dia pun memang keturunan Michael Jackson juga. Pasal ya, orang kita pelik. Di India, dia punya ladang gandum dia tu dimasuki oleh babi. Macam-macam cara yang dibuat oleh orang India nak mengalau babi tak terhalau. Akhirnya dia pasang pembesar suara dalam ladang gandum itu. Bila babi masuk tengah malam, dipasang ni lagu Michael Jackson. Lintang pukang, babi lari. Lari babi tu dengar lagu Michael Jackson. Kita rapat pula. Kalau babi tahu, malu kita. Dia babi lari, kita dekat. Mana elok? Elok babi ke elok kita ke? Elok babi sikit. Ini ngedah. Jangan mendengar lagu-lagu yang pelik-pelik. Rumah jangan pasang lagu pelik-pelik gitu. Lagu mengarut ni jangan. Tak ada faedah. Tak ada untung apa benda pun. Kalau terhibur pun berapa minit? 2 minit je. Lepas tu risau balik. Rumah tu penuh dengan syaitan, penuh iblis. Pasal lagu-lagu, kaset-kaset yang kita beli yang pelik-pelik tu. Tu dia. Kemudian kita membuang air panas dalam bilik air. Tak boleh. Pasal apa tak boleh buang air panas dalam bilik air? Dalam bilik air ni jin banyak. Dia mesyuarat dalam bilik air tu. Bila kita buang air panas, melompat dia. Pasal bila kena dia pun panas. Ingat, jin tu macam kita juga. Hanya jin tu tak nampak je. Tapi kalau dia kena air panas, memang dia sakit. Kalau kita duduk di kampung, rumah kita kan dulu ni pakai buluh-buluh tu. Jirus air panas atas, jin merangkak bawah, melompat orang tua tu. Jangan. Itu dia merasuk tu. Ingat pasal jin ini, dia kalau kena sikit je kena, kita pijak dia dendam lebih daripada yang dia kena. Ya, ingat, dia dendam kepada kita lebih daripada apa yang dia kena. Dia kena air panas sikit aja, dia akan balas kita dengan macam-macam, merasuk kita dan sebagainya. Sebab waktu malam jangan membaling batu, takut terkena jin lalu. Jangan. Dan jangan buang air kecil, buang air besar dalam lombong-lombong yang lombong-lombong kecil-kecil tu. Pasal jin sedang berendam di waktu malam. Dia berendam itu, angkat kepala, sak terkencing kepada dia. Itu yang mengkak-mengkak tu pasal itulah. Itu dia. Kena. Itu kaedah jin tu. Itu yang itu. Ada orang yang kena rasuk, tak sedar diri, macam-macam. Pasal memang kita salah. Ataupun kita pergi highway, nak buang air sangat, tak sempat nak pergi R&R dah, kita buang air tepi-tepi jalan tu je. Dia anak beranak duk berkelah-kelah tepi jalan tu, kita buang air kecil, anak dia tentang minum susu, sap masuk mulut kawan tu. Ini jangan buat pasal. Tu kena ingat tu. Kemudian
kita melompat dari tempat tinggi ke bawah tanpa baca bismillah. Melompat atas ke bawah tu, takut ada jin bawah, terpijak anak dia, mati dia. Itu dia kena ingat tu. Sebab pasal jin ni berada di mana-mana. Tu yang susah. Pasal kita tak nampak dia, ni sebab kita ada salah. Tapi petua kena ikut. Kita mana tahu dia ada bawah tu, mana kita nampak. Nampak tak? Itu sebabnya saya pesankan selalu, kalau ular masuk rumah, jangan dibunuh. Ya, ular masuk rumah jangan dibunuh, melainkan diberi amaran sebanyak 3 kali atau 3 hari. 3 hari demam kita. Ular masuk rumah, dia relax je. Kita tengok, wahai ular, engkau jin ke engkau ular sungguh ke? Kalau engkau ular, kalau engkau jin, keluar sekarang. Dia buat tak tahu juga. Okey, second time. Cakap putih boleh, dia faham. Yang kedua, engkau jin atau engkau ular? Kalau jin, keluar sekarang. Dia buat tak tahu juga. Last warning. Engkau jin atau ular? Dia buat tak tahu juga, itu ular lah, boleh dibunuh. Kalau dia keluar, itu jin atau. Saya nak cerita sikit pengalaman. Kawan saya masuk ular di rumah dia, kat Shing tu. Dia tangkap, dia buang dalam tapuai. Tapuai besar lah. Ular kecil je besar ni je ular tu. Saya kebetulan datang. Macam mana dia kata? Saya kata jangan bunuh, buang aja. Dia pun buang sebuah tempat jauh dari rumah dia. Habislah cerita tu. Kebetulan dia hantar saya balik. Tapuai dalam kereta tu, dalam bonet dia tu, tak mati. Bukan main panas tu. Berjemur kereta tu, dia tak mati. Tu. Buang. Minggu depan, saya pergi lagi rumah dia, di Singapura. Rupa-rupanya, dia lalu balik tempat dia buang ular tu. Dia nampak orang merangkak kat jalan tu. Dia pun berhentikan kereta, tengok siapa yang merangkak tengah jalan ni. Dia pun dah habis merangkak, dia pun jalan. Bila jalan, dia datang kat tingkap kereta dia tu. Pensan dia. Balik dia pensan. Itu ceritanya. Maknanya, itu dia mungkin marah. Teknikal dia cara macam mana. Nasib baik dia tak bunuh. Pensan ni saya pun sempat datang. Saya gunakan kayu kokar tu. Pukul dia sikit je, dia rasa bukan main sakit. Kayu kokar. Jadi kayu kokar ni juga boleh dijadikan sebagai pengubatan orang yang kena rasukan. Tapi bukan semua orang. Dia tanya saya lepas dia sihat tu, dia kata, ustaz pukul saya dengan apa? Dia kata bukan main sakit. Kayu kokar. Bukan kayu Coca-Cola, bukan. Kokar je. Kokar saja. Itu ada kelebihan kayu itu, kelebihan dia. Tapi harganya mahal. Jadi maknanya, itu dia. Kita masuk rumah, kita ular, tak boleh dibunuh. Melainkan diberi amaran terlebih dahulu. Kemudian, kita suka bertengkar suami isteri, jin pun boleh masuk. Kita rajin marah, juga mudah masuk. Suka risau, mudah masuk. Suka buat maksiat, mudah masuk. Sebab saya sekolah, kena serasukan ramai kena. Kemungkinan di sekolah itu ada jin duduk.